الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah antihmal admi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk kuliah subuh yang sepatutnya berada di Masjid Kampung Sawah. Pagi ini kita masih lagi belum dapat kebenaran. Kita teruskan dengan kuliah online. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini walaupun dalam online dapat keberkatan untuk semua, terutama sekali Korea Masjid Kampung Sawah.
Masjid Kampung Sawah, Surau Kampung Pacitan, Surau Kampung Bukit Landuk, Surau Sungai Nipah, Kampung Sungai Nipah, Surau Kampung Cuah di Port Dickson, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share di Facebook ataupun di WhatsApp group. Mohon share sebelum kita mulakan kitab hari ini, insyaAllah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah pagi ni kita tak ikut kitab biasa, kita teruskan sempena nak Ramadan yang tinggal lagi beberapa hari. Kita cuba renung sikit bab-bab Ramadan ini, bab puasa kita. Kita buka dalam kitab Sairus Solikin, insyaAllah. Sairus Solikin, perjalanan orang yang salih kepada Allah Ta'ala. Tajuk pagi ni kita tengok dalam bab yang kelima, iaitu pada menyatakan rahsia puasa. Pada menyatakan rahsia puasa. Hebatnya bulan Ramadan ni, macam-macam ada di dalam Ramadan. Dengan Qurannya, dengan kelebihannya, semua yang ada dalam bulan Ramadan untuk kita diberi peluang cari bekalan untuk menghadap syurga, insyaAllah. Mudah-mudahan. Kita tengok bab kelima, pada menyatakan rahsia puasa, insyaAllah. Mohon Korea, Kampung Sawah, Kampung Landuk, share insyaAllah. Puasa itu satu rukun daripada beberapa rukun Islam, dan iaitu serubuk ataupun seperempat iman, dan senisfu, yakni separuh sabar, dan sabar itu senisfu iman. Ini ayat pertama. Saya ulang balik. Puasa itu satu rukun daripada beberapa rukun Islam, dan ia itu serubuk ataupun seperempat daripada iman, dan senisfu pula. Senisfu maksudnya separuh. Puasa itu separuh daripada sabar, dan sabar itu senisfu ataupun separuh daripada iman. Semuanya berkaitan. Puasa daripada rukun Islam, seperempat daripada iman. Puasa itu seperempat daripada iman. Kemudian dianya adalah separuh daripada sabar. Sabar pula itu separuh daripada iman. Itu hebatnya puasanya kaitan. Dan termaklum, pahala sabar itu tiada boleh dikira akan banyaknya. Itu seperti firman Allah Ta'ala. Innama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar ayat nombor 10. Artinya hanya senya dibalas dan disempurnakan Allah Ta'ala akan pahala orang yang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan banyaknya. Maksudnya balasan puasa, balasan orang yang sabar itu tidak dapat dikira-kirakan banyaknya. Maksudnya tak tahu berapa banyak pahala puasa. Pahala sembahyang orang kira. Sembahyang di Masjid Nabawi sekian. Sembahyang Masjidil Haram sekian. Sembahyang seorang-seorang sekian. Sembahyang berjemaah sekian. Dikira orang. Dikira semua. Tapi puasa tak boleh dikira. Dalilnya ni Az-Zumar, puasa balasannya Allah saja yang tahu. Dalam lagi firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi, kullu hasanatin bi'ashri amsalihha ilai
sab'imihati dhi'fi illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya, tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10, umpamanya hingga 700 ganda, melainkan puasa. Maka bahawasanya ia bagiku, dan akulah yang membalasnya dengan sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Ni dalil satu lagi. Ya, kebajikan yang lain, ya, perbuatan baik ataupun pahala kebajikan yang lain dibalas sampai 10, umpamanya hingga 700 kali ganda, kecuali puasa. Puasa tu dikira Allah saja. Allah yang punya. Tu yang dipanggil ia bagiku, akulah yang membalasnya dan sekira-kira tiada dapat dikira. Memang tak boleh dikira. Kira macam mana pun, puasa itu Allah yang punya. Dan lagi sabda Nabi SAW, wallazi nafsi biyadihi lahulufu famis saimi at'yabu indallahi min rihil misk. Artinya, demi Tuhan yang diriku dijadikannya dengan tangan kudratnya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih harum dan kepada Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Ceritakan di sini, Tuhan menjadikan yang diri kita ni, jadikan Rasulullah SAW menceritakan Tuhan yang diriku jadikannya, Allah menjadikan dia dengan tangan Allah sendiri. Sesungguhnya bau orang yang berpuasa itu terlebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Bau kasturi dah wangi, tapi dia lagi wangi daripada bau kasturi di sisi Allah. Bau apa? Bau mulut orang yang berpuasa. Dan lagi sabda Nabi SAW, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun wa huwa maw'udun biliqa'illahi fi jaza'is sawmi. Artinya adalah bagi syurga itu pintu dinamakan baginya Ar-Rayyan, padahal tiada masuk daripadanya itu melainkan orang yang puasa, dan ia itu dijanjikan dengan mendapati Allah Ta'ala akan balasan puasanya. Disiapkan pintu yang spesial untuk orang yang berpuasa. Spesial untuk orang yang berpuasa. Apa dia? Pintu Ar-Rayyan. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang tak berpuasa rugi. Pasal apa? Puasanya tak dikira, tak dapat. Bukan tak dikira, dia tak puasa, tak dikira lah. Maksudnya tak dikira. Pasal dia tak berpuasa, tak dapat. Orang yang berpuasa dapat special punya pintu. Allah Ar-Rayyan nama dia. Tu faedah puasa. Salah satu faedah puasa, hasilnya puasa ataupun balasan puasa. Dan lagi sabda Nabi SAW yang bermaksud bahawasanya segala pintu langit dan segala pintu syurga dibuka bagi permulaan malam daripada bulan Ramadan dan tiada ditutup melainkan pada akhir malam daripadanya, padahal tiada daripada hamba Allah Ta'ala laki-laki atau perempuan yang sembahyang
di dalam malam daripadanya itu, melainkan disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu sujud itu akan 1,700 kebajikan, dan memperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah di dalam syurga daripada manikam yang merah, dan baginya 7,000 pintu, bagi tiap-tiap satu pintu daripadanya itu 2 daun pintu daripada emas yang permata daripada manikam yang merah. Allah, tu kelebihan ya bila kita beribadat. Pasal apa? Bila bulan Ramadan, segala pintu langit, segala pintu syurga dibuka. Bila? Mula malam bulan Ramadan, dan tidak ditutup sampailah akhir malam bulan Ramadan yang pasti. Dibuka terus. Bukan pintu syurga, pintu langit tu terus dibuka. Maksudnya kalau kita tak berhenti berdoa, doa tu terus ke atas. Ya, sebab tu jangan lupa, jangan lekang pada bab doa. Tak kira hamba yang lelaki ataupun perempuan. Contoh kalau sembahyang tu, ya, tiap-tiap sujud, satu sujud itu akan 1,000 ataupun 700 kebajikan. Sampai Allah membuatkan baginya satu rumah di dalamnya syurga daripada manikam yang merah, ada pintu emas pula. Allahu Akbar. Itu hebatnya balasan orang yang berpuasa sambil dia beribadat. Kemudian riwayah yang lain, sabda Rasulullah SAW, dan apabila puasa seorang pada permulaan hari daripada bulan Ramadan itu, nescaya mengampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya hingga akhir hari daripada bulan Ramadan itu, dan adalah ia menghapuskan bagi dosanya hingga bulan Ramadan yang seumpamanya itu adalah baginya dengan tiap-tiap sehari yang dipuasakannya itu 1 mahligai di dalam syurga, baginya 1,000 pintu daripada emas, dan memintakan ampun baginya kepada Allah Ta'ala oleh 70,000 malaikat daripada pagi-pagi hingga masuk matahari, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu sujud yang disujudkannya di dalam sembahyangnya di dalam malam ataupun di malam siang pada bulan Ramadan itu 1 pohon kayu di dalam syurga, sekira-kira berjalan orang yang berkenderaan di dalam naungannya itu 100 tahun, kemudian tiada memutuskan ia akan dia. Allah, macam-macam balasan. Siap ada kenderaan, siap ada mahligai di syurga, dengan syarat dia beribadat dengan malam bulan Ramadan. Siang pun beribadat, malam pun beribadat. Balasannya yang hebat, setimpal dengan apa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan lagi sabda Nabi SAW yang bermaksud, dan apabila ada pada permulaan malam daripada bulan Ramadan itu, maka dimenilik Allah Ta'ala kepada makhluknya. Dan apabila menilik itu kepada seorang hambanya, nescaya tidak menyiksa, tiada menyiksa ia dengan dia selama-lamanya. Dan adalah bagi Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan itu 1,000 permerdekaan daripada api neraka. Kita bersiap sedia. Besok tu puasa, malam tu malam Ramadan yang pertama. Allah merenung kita personally. One by one Allah tengok kita. Allah renung, menilik tu merenung kita. Ditinjaunya kita, diintainya kita, dilihat dia, didengarkan dia perangai kita. Besok tu Ramadan petang tu Allah tengok kita. Sebab tu jangan buang masa, bila dah petang, sampai maghrib, jangan ke mana-mana lagi, terus ke masjid, terus ke surau, untuk terus join dalam diary Ramadan. Bila Allah pandang menilik kita dengan pandangan rahmat, kata ulama, ditulis ini,
sebulan Ramadan tu Allah renung kita dengan pandangan yang rahmat. Maksudnya kasih sayang Allah Ta'ala kita pada kita. Dia takkan menyeksa kita. Pasal apa? Rahmat dia turun. Kalau sebulan Ramadan, sebulan rahmat tu dapat. Ini diceritakan dalam perenggan ini. Hanya tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan itu 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Setiap hari dalam bulan Ramadan tu. Kalau 30 hari, 30 Ramadan. 30 hari, 30 permerdekaan. Satu hari, 1000. 30 hari, cuba renunglah. Ya. Dan lagi sabda Nabi SAW yang bermaksud, tiada daripada seorang hamba Allah Ta'ala yang puasa sehari daripada bulan Ramadan itu, melainkan diberi akan dia itu isteri daripada bidadari di dalam khemah, daripada mutiara yang berongga, iaitu daripada yang disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Ar-Rahman ayat 72. Hurun maqsuratun fil qiyam. Maksudnya beberapa bidadari yang tersimpan, yakni tersembunyi di dalam beberapa khemah. Surah Ar-Rahman ayat 72. Dan adalah di atas tiap-tiap perempuan daripada bidadari itu 70 pakaian daripada emas dan perak. Dan lainnya yang tiada daripadanya itu pakaian atas warna yang lain. Dan memberi Allah baginya akan 70 warna bau-bauan yang tiada daripadanya itu warna atas warna yang lain. Dan memberi Allah baginya 70 peratas ataupun katil daripada manikam yang merah, yang dipermata dengan mutiara. Di atas tiap-tiap peratas itu 70 hamparan, dan di atas tiap-tiap hamparan itu berapa bantal yang amat baik bagi yang indah-indah. Dan bagi tiap-tiap satu daripada perempuan itu 70,000 pengasuh yang berkhidmat bagi hajat tiap-tiap perempuan itu. Dan ada pula bagi 70,000 pengasuh perempuan yang lain berkhidmat akan hajatnya. Dan adalah disertakan tiap-tiap satu daripada perempuan itu hidangan daripada emas, di dalamnya beberapa warna daripada makanan yang didapati pada akhir tiap-tiap suatu daripada makanan itu, akan lazat yang tiada dapati pada seumpama pada permulaannya itu. Makanan tu makin lama makin hebat rasanya. Kita makanan makin lama makin pasti. Ya, pasal apa? Tak ada bab sedap tu tak tetap. Dan memberi Allah akan suaminya akan seumpama yang demikian. Itu padahal ia duduk atas peratas daripada manikam yang merah. Inilah yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang puasa itu dengan tiap-tiap sehari daripada bulan Ramadan itu, iaitu lain daripada balasan yang diberikan baginya dengan amal yang diperbuatannya di dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap bulan Ramadan itu daripada kebajikan. Maksudnya balasan tu setiap hari berlainan, dan berlainan makin lama makin terbaik yang dibalas. Tu bahasa lama. Dan lagi sabda Nabi SAW, Man sama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Wa fi riwayah man qama. Artinya, barang siapa puasa Ramadan dan mendirikan akan dia mengerjakan solat tarawih pada malamnya, kerana percaya dengan dia, kerana menuntut pahala, nescaya diampuni Allah Ta'ala baginya akan yang telah terdahulu daripada dosanya. Nampak? Dosa yang terdahulu Allah ampunkan. Ya, sebelum tarawih tu, dosa-dosa sebelum Ramadan yang baru Allah ampunkan. Pasal apa? Dia mengerjakan solat tarawih setiap malam di bulan Ramadan.
Dan sabda Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Artinya adalah bagi orang yang puasa itu dua kesukaan. Pertama, suka pada ketika berbuka puasa. Kedua, suka pada ketika berdapat dengan Tuhannya. Bila orang berpuasa, faedahnya ia suka bila ia berbuka, gembira dia waktu berbuka. Faedah puasa, ya. Faedah puasa itu dia suka bertemu dengan menunggu waktu nak berbuka. Yang kedua, dia bergembira bila nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni seronok pasal apa? Ada bekal di bulan Ramadan yang nak dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi sabda Nabi SAW, likulli syai'in babun wa babul ibadatil saum. Saum adalah bagi tiap-tiap suatu itu pintu, dan pintu ibadat itu puasa. Itu satu lagi, riwayat, Ibnu Al-Mubarak. Tiap-tiap satu pintu itu dan pintu ibadat itu ialah puasa. Dan lagi sabda Nabi SAW, naumus shaimin ibadah. Tidur orang puasa itu jadi ibadat. Pak, bila berpuasa mengantuk, kita tidur sebentar. Tapi jangan tidur berjam-jam. Dia bukan jadi ibadah, jadi punah. Tidur yang diuruskan dengan terbaik. Bukan tidur berjam-jam. Tidur yang orang puasa tu tidur yang jadi ibadat. Cepat dia terjaga. Tak berjam-jam tidur. Kalau dia puasa, dia tidur sampai petang, habislah. Waktu semayang habis, waktu zikir habis, waktu baca Quran habis. Rugi. Dan pada satu hadis yang riwayatkan oleh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu, naumus shaimin ibadah wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'af. Tidur orang puasa itu jadi ibadat, diamnya itu jadi tasbih, doanya itu mustajab, amalannya itu berganda-ganda. Kaitan dia. Ya, saya ulang balik. Tidur orang puasa itu jadi ibadat, diamnya itu jadi tasbih, doanya itu mustajab, amalnya itu berganda-ganda. Itu diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda. Dan lagi sabda Nabi SAW, apabila masuk bulan Ramadan itu, maka dibukakan segala pintu syurga, tutup segala pintu neraka, dan dirantai segala syaitan, dan menyeru oleh menyeru dan pemanggil. Syaitan dirantai dan menyeru oleh pemanggil, hai orang yang berkehendak berbuat kebajikan, marilah kamu. Hai orang yang berkehendak berbuat kejahatan, berhentilah kamu. Ni diseru. Pasal apa? Waktu Ramadan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dirantai. Tu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita satu bulan yang barakah, yang hebat keberkatan. Sabda Rasulullah SAW lagi, panjang bab puasa ni, bahawasanya beberapa orang daripada umatku tiada diberikan pahala ibadat yang didirikan akan mereka itu dalam bulan Ramadan. Maka sembah seorang laki-laki, ya Nabi Allah, apakah kehinaan mereka itu di dalam bulan Ramadan? Maka sabda Nabi SAW, barang siapa yang membuka, yakni melanggar di dalam bulan Ramadan,
akan diharamkan, akan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, atau ia berbuat amal kejahatan, atau ia minum arak, atau ia berbuat zina, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya akan Ramadan itu, dan melaknat Allah Ta'ala dan malaikatnya, dan malaikatnya yang ada dalam 7 petala langit akan dia hingga kepada seumpama Ramadan daripada tahun yang lagi akan datang itu. Maka jika ia mati di antara Ramadan itu dan antara Ramadan yang datang itu, maka tiada baginya pada Allah Ta'ala kebajikan. Allahu Akbar. Pasal apa? Dia melanggar buat amal kejahatan, apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Ingkar perintah Allah. Sabda Rasulullah SAW lagi, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Artinya bahawasanya syaitan itu lalu ia daripada anak Adam pada tempat lalu darah, maka kamu picikkan akan tempat lalunya itu dengan lapar, iaitu dengan puasa. Itu syaitan marah. Sebab bila orang Islam ni berpuasa, dia tak dapat kontrol kita. Pasal apa? Dia boleh masuk ikut saluran darah. Bila berpuasa kan terasa lapar. Bencinya syaitan orang yang berpuasa. Dan lagi sabda Nabi SAW bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, artinya kekali olehmu atas sesuatu yang membuka pintu syurga. Maka kata Sayyidina Aisyah, dengan apa sesuatu yang membukakan akan dia ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, dengan lapar yakin memperbanyakkan puasa. Sesuatu benda ibadat yang kita buat akan membuka pintu syurga automatik dengan syarat kita berpuasa. Banyakkan puasa, bukan Ramadan saja. Lagi ada puasa sunat hari putih, puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat Rejab, puasa sunat Syaban. Semuanya ditunjukkan. Dan lagi akan datang fadilat lapar itu, insya-Allah pada bab bicara nanti. Habis. Ya, satu pasal. Kau apa dah? Puasa. Banyakkan puasa, bukan Ramadan saja. Okey, seterusnya kita bawa, kita baca terus pada pasal, pada menyatakan segala wajib puasa, segala sunatnya yang zahir dan segala yang lazim dengan membatalkan puasa itu. Ni cerita bab yang wajib dalam puasa. Tengok sama-sama, kita sentuh sikit. Adapun segala wajib puasa yang zahir itu, maka iaitu 6 perkara. Benda yang wajib dalam puasa ada 6 perkara yang zahir itu. Pertama, memeriksa permulaan bulan Ramadan itu dan mengetahui akan dia dengan melihat akan permulaan bulan Ramadan itu. Dan jikalau syak ia pada malam itu, maka hendaklah disempurnakan 30 hari. Hendak disempurnakan pada 30 hari bulan Syakban itu. Dan memadailah melihat permulaan bulan Ramadan itu oleh seorang yang adil dan tidak sabit permulaan bulan Syawal, melainkan dilihat oleh dua orang yang adil keduanya. Dan barang siapa mendengar akan seorang yang adil pada melihat permulaan bulan Ramadan dan percaya ia dengan dia, maka wajib ia puasa, dan jikalau tiada dihukumkan oleh qadi akan dia sekalipun.
Maksudnya tiada rekod. Saksi tu pentingnya dia tak ada rekod yang membelakangkan Allah Ta'ala. Ni tu pertama, bila berpuasa, bab masa puasa tu pastikan betul. Dah tetapkan sekarang nak tengok 6 bulan dan kiraan semua cukup untuk mengesahkan tarikh permulaan puasa. Penting, wajib puasa. Yang kedua, berniat. Saya ringkaskan. Yang kedua, berniat pada tiap-tiap malam Ramadan itu seperti yang diniatkan, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Simple je doa dia. Kena ada niat. Yang ketiga, menahan diri daripada suatu masuk ke dalam perutnya siang hari Ramadan. Start pada siang hari Ramadan, mula sampai waktu, maksudnya apa? Menahan sesuatu. Menahan sesuatu daripada masuk ke dalam perutnya pada siang hari Ramadan, maka batal sebab makan dan minum dengan sengaja. Tapi kalau tak ingat hari pertama puasa, tak ingat macam mana? Tak batal. 2-3 kali tak ingat, masih lagi tak batal. Tapi tak logik lah. Tu selalunya hari pertama lah. Dah biasa makan. Tu sebab tu sebelum puasa kena training puasa, biar kita ada cakna puasa yang nak berlaku. Waktu orang Islam ni semangatnya, seronoknya bila datang bulan Ramadan. Maksudnya dia cakna ataupun dia ambil tahu hari ni dah bulan Ramadan contohnya. Ini ada yang masih lagi level terkejut, dah bulan Ramadan. Tu silap besar kita. Janganlah tak boleh tahu bulan-bulan Islam, apalagi bulan Ramadan. Keempat, menahan diri daripada jima pada siang pada hari Ramadan, iaitu waktu siang. Kentahan. Yang kelima, menahan daripada mengeluarkan mani pada siang hari Ramadan itu. Dan tiada batal puasanya sebab mencium akan isterinya atau mendakak akan dia jika tiada keluar air mani, tetapi makruh ini demikian. Cuba elakkanlah waktu siang masa tengah puasa. Keenam, menahan daripada muntah. Ini pun sama juga. Muntah ni muntah ni, bila muntah betul, batal puasa. Maka jika sengaja muntah, nescaya batal puasanya. Dan tiada batal puasanya jika muntah dengan tiada sengaja, atau tak sengaja, tak batal. Dan tiada batal puasanya dengan menelan balgham, kahak daripada lehernya atau daripada dadanya, melainkan jika sampai ke mulut lalu ditelan, maka itu batal. Dan tiada batal puasa yang menelan air liur di dalam had bibirnya, dan jika berhimpun sekalipun, jika tiada bercampur air liurnya itu dengan sesuatu, itu pun tak batal. Lepas tu kalau tidak, nak meludah saja. Itu 6 perkara yang menjadi wajib puasa yang zahir, maka iaitu 6 perkara. Kemudian kita masuk dalam bab adapun segala sunat yang zahir itu, maka iaitu 7 perkara sunat-sunat puasa. Pertama, makan sahur. Dan sekurang-kurangnya sunat sahur itu dengan sedikit makan atau dengan seteguk air. Jangan langsung tak sahur. Yang silapnya sekarang, orang sahur waktu pukul 1, pukul 2 sahur dia. Tak tidur lagi pun, terus sahur. Bimbang tak bangun subuh, tak bangun sahur. Itu kesilapan kita. Rugi tak? Rugi. Rugi apa? Keberkatan sahur, keberkatan bangun malam. Pahalanya hebat. Nabi dah suruh dah. Kita ikut Rasulullah SAW. Dan sunat dengan kurma, sabda Nabi SAW,
tasakharu fa inna fi suhuri barakah. Keberkatan. Maksudnya makan oleh kamu akan sahur, maka bahawasanya di dalam makan sahur itu dapat berkat. Berkatnya bila kita bersahur. Tolong info keluarga kita, jangan tak sahur langsung. Kadang-kadang sahur dengan asap rokok. Allah, rugi serugi-rugi. Sihat pun dapat, rugi pun dapat. Berhentilah buat rokok. Dan lagi sabda Nabi SAW lagi, hendaklah meminta tolong oleh kamu dengan memakan sahur itu atas puasa pada siang hari, dan minta tolong oleh kamu dengan tidur hampir zuhur itu atas segala malam buat ibadat. Maksudnya kita ni diminta kepada Allah Ta'ala bila kita makan sahur tu untuk puasa kita di siang hari. Tidur yang jadi ibadah tu tidur yang hampir waktu zuhur. Tu untuk senang kita bangun malam. Itu sebagai sahur kita. Habis yang pertama. Yang kedua, sunat dalam puasa, sunat mentakhirkan makan sahur itu kerana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Rasul sahabat dengan katanya, memakan kami akan sahur serta Rasulullah SAW. Kemudian maka kami berdiri kepada sembahyang subuh, dan adalah antara keduanya ia sekira 50 ayat. Maksudnya kita ni bila makan sahur, ambil masa, tenang, ada keberkatan. Kemudian masa dia sampai masa tu bersahur tu sekira-kira kita baca ayat 50 ayat Quran. Waktu bersahur tu. Kalau takhirkan tu apa? Dilewatkan bersahur. Tapi sebelum imsak lah. Sebelum waktu azan subuh. Tu bab sahur. Mentakhirkan. Diakhirkan waktu sahur, melewatkan. Ketiga, sunat puasa. Sunat menyegerakan berbuka tak kala yakin masuk matahari, kerana sabda Nabi SAW, la yazalun nas bi khairi ma ajjalul futur ma ajjalu futura wa akharru suhur. Maksudnya, sentiasa manusia dengan kebajikan selama menyegerakan mereka itu akan berbuka puasa, dan mentakhirkan mereka itu akan makan sahur. Mentakhirkan mereka itu akan makan sahur. Buka dicepatkan, sahur dilewatkan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sayangnya Allah Ta'ala begitu. Sunat berbuka puasa itu dengan rotab. Rotab ni apa? Tamar. Ikut Rasulullah. Jangan kita sombong nak makan buah lain. Sunnah Nabi kita follow. Maka jika tiada pada rotab, maka berbuka puasa dengan kurma. Maka jika tiada padanya kurma, maka berbuka dengan air, kerana hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW bahawasanya Nabi SAW adalah ia berbuka dahulu daripada sembahyang dengan 3 biji rotab. Maka jika tiada rotab, maka berbuka ia dengan 3 biji kurma, dan tiada kurma, maka minum ia dengan 3 teguk daripada air. Bukan 1 jak minum air, 3 teguk je Rasulullah SAW ajarkan. Buka dengan kurma. Tak ada rotab, dia minta kurma. Contoh, kita kena ikut Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW lagi, apabila ada seorang kamu puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Maka jika tiada dapat makan, maka berbukalah ia dengan air, maka air itu suci lagi menyucikan. Sabda Rasulullah SAW lagi, ada Rasulullah SAW bila ada ia puasa tiada sembahyang ia, maka sembahyang maghrib hingga didatangkan dengan rutab dan air, maka makan akan dia. Hanya buka dulu, bukan dikemudiankan. Buka dulu, bila masuk waktu sembahyang pun dia buka puasa dulu, baru dia menghadap sembahyang maghrib. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa itu mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu
zahaba zuma wabtallati uruk wasabata ajruhu insyaallahu ta'ala ya wasi'al fadli ighfir. Maksudnya, wahai Tuhanku, bagimu aku puasa dan rezekimu akan berbuka. Wahai Tuhanku, telah hilang dahaga dan basahlah segala urat dan tetaplah pahala insya-Allah Ta'ala. Wahai Tuhan yang luas anugerah, ampunilah olehmu akan dosaku. Tu. Maksudnya, bila kita berbuka tu, kita membaca doa ni. Doa ni tadi lah yang kita selalu baca. Allahumma laka sumtu. Dan lagi apabila berbuka puasa pada tempat seseorang, maka sunat ia mendoakan baginya, iaitu dibaca aftara innakum satimun wa akala ta'amaka abra wa sallit alaikumul malaikatu. Telah berbuka pada kamu orang-orang yang puasa dan telah memakan akan makanan kamu oleh beberapa orang yang berbuat kebajikan dan mengucapkan selawat atas kamu oleh malaikat, yakni memohonkan malaikat akan ampun kepada Allah Ta'ala bagi kamu. Tu hebatnya orang berpuasa. Macam-macam sunat puasa. Ya, kita sampai situ dulu. Kita akan sambung petang ni sunat puasa yang keempat sampai habis, insya-Allah. Panjang lagi cerita puasa. Panjang. Ya. InsyaAllah kita sambung petang ni untuk Masjid Kampung Sawah. Okay. Bukan, Masjid Surau Taman Selasih Perukut. Kita sambung bab puasa petang ni insyaAllah di kitab Sairus Salikin. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Ucapkan ribuan terima kasih pada Surau Masjid Kampung Sawah dan sahabat-sahabat di Korea sana, Surau Kampung Pacitan, Surau Kampung Bukit Beranduk dan Surau Sungai Nipah, insya-Allah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wassabbir imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri wa wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Jumpa lagi petang ni sambungan sunat-sunat puasa. Baru sampai nombor 3 insya-Allah. Yang terbaik bismillah taala insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa petang lagi. Doakan Ustaz insya-Allah.